pembelajaran ini dia merupakan satu profession, macam antum semua lah. Ini berada di madrasah kita, melaksanakan tugasan untuk mengajar sebagaimana yang ditetapkan. Kita ada jadual waktunya, kita ada tugasan-tugasan lainnya yang perlu kita buat di sekolah. Bukan setakat mengajar. Kani pun kita buat di sekolah. Kadang-kadang kita kena jadi tukang sapu juga di sekolah. Kerja-kerja sampingan yang perlu kita buat di sekolah. Lainlah sekolah-sekolah yang lebih hebat, cikgu dia masuk mengajar je. Semua kelengkapan dah sedia dah. Pergi bawa pendrive je. Ada sekolah-sekolah yang mana hebat tu. Saya pergi satu tempat di KL lah. Semua fasilitis dia memang hebat. Cikgu dia bagi mengajar je. Semua fasilitis disediakan di bilik kelas dia. Kebersihannya sudah diatur. Pelajarnya dia mari bawa pendrive, cocok di desktop dia di bilik tu, terus mengajar. Dan kalau dia tak dapat hadir pun ke sekolah, cuti ke apa, dia akan buat secara online daripada jauh. Belajar dia masih lagi dalam kelas tersebut. Dia di luar pun tak apa, dia boleh mengajar. Sampai ke tahap itu. Sampai bila kita nak sampai ke tahap tu? Tunggulah. Kita tunggu insya-Allah. Satu ketika nanti mungkin ada. Kita dah bincang beberapa kali dalam mesyuarat kita nak pilih satu madrasah yang mana kita boleh menjadikan dia sebagai satu benchmark. Satu madrasah di negeri Terengganu ni kita akan jadikan dia sebagai benchmark. Kita ada dah nama-nama madrasah tu, dan kita tengok, kita nilai jabatan, tengok macam mana untuk kita jadikan sebagai benchmark. Jadi kita akan bantu dia dari segi mungkin dari segi prasarananya, dari segi kepakarannya ada di sana tu. Jadi mana-mana buruda kita yang nak dapatkan sedikit input yang lebih, dia boleh pergi ke madrasah tersebut. Kita tengok macam mana. Tapi madrasah kita memang hebat. Betul saya kata. Mana nak tengok bangunan dia lebih hebat daripada bangunan di sekolah-sekolah biasa. Ada madrasah tu. Hebat. Itu belum ada lagi bantuan daripada luar. Kalau ada bantuan daripada ni, kerajaan kepala lagi hebat. InsyaAllah kita doakanlah satu ketika nantilah kita punya taraf madrasah kita ni hari ni pun hebat dah. Kita tak perlu rasa rendah diri kita madrasah dah. Orang kata Seridi hebat, orang Seridi ambil curriculum kita juga. Hebat mana pun. Kami yang ni, kami tahu dah. Yang buat buku teks 3D orang kita juga ambil apa ni.
pengajaran ini adalah satu tugas, profession. Profession, tugas yang mana ianya adalah bertanggungjawab untuk menyebarkan budaya dan juga ilmu pengetahuan. Menyebarkan budaya dan ilmu pengetahuan, dan kalanya kita juga terlibat untuk melatih tenaga kemahiran. Macam ada guru-guru kita yang di college vocational, itu kemahiran, banyak kemahiran. Dia sampaikan kemahiran untuk, dan kita juga kadang-kadang dijemput oleh pihak-pihak tertentu untuk memberi latihan dan sebagainya lah. Okey. Ramli dapur dia pension on time. Malah orang graduate on time. Tapi cikgu Ramli dia pension on time. POT. Okey. Perkembangan pengertian pengajaran. Pengajaran sebagai suatu proses. Konsep pengajaran boleh diuraikan sebagai sesuatu proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu, pengetahuan atau kemahiran supaya murid-murid dapat mempelajari dan menguasainya dengan berkesan. Jadi dia merupakan proses. Tadilah proses pengajaran ni banyak. Kita kena merancang, kita kena melaksanakan, lepas tu kita kena menilai, buat aktiviti, kita menilai pelajar kita. Itu proses pengajaran. Supaya murid-murid dapat mempelajari. Kita punya fokus, kita punya audience kita ialah pelajar kita lah. Pelajar kita, dan untuk apa? Untuk dia menguasai secara berkesan apa yang kita sampaikan. Jadi kalau begitu, bermaknanya pengajaran yang kita sampaikan itu sudah pastilah pengajaran yang terancang, yang berkualiti. Bukan setakat kita mengajar, masuk kelas, cukupkan masa, habiskan silibus. Tapi lebih daripada itu, kita kena merancang yang terbaik kepada pelajar kita, untuk pelajar kita menguasai apa yang kita ajar. Sudah tentu dalam pemikiran kita, kalau kita keluar daripada bilik belajar kita, kita akan memikirkan, adakah pelajar aku ni dapat ke tidak ni apa yang aku ajar hari ni. Kalau tak dapat, kenapa pelajar aku tak dapat? Nampak macam tak ada respon saya. Kenapa? Kita akan berfikir, bermain-main di fikiran kita. Kenapa? Bagaimana aku nak buat? Cara untuk pastikan pelajar aku ni dapat seronok dan dapat respon yang baik ketika mana aku mengajar. Cuba tengok di kalangan guru-guru, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ada tak kita dapat trace guru-guru kita ni, rakan-rakan kita, dia pelajar dia jadi seronok dengan mengajar, dan dia nampak talent dia untuk menyampaikan ilmu pengajaran dia kepada, nampak bersungguh-sungguh dia. Mungkin ada di kalangan kita lah. Sebab apa? Tengok hasil dia sebab apa. Pak Ustaz pernah pergi Ustaz mula-mula balik ke Terengganu ni, nak ditugaskan untuk pergi ke satu sekolah untuk menyedia pelajar praktikum, pelajar Jacob praktikum, sedang praktikum untuk pengesahan cemerlang. Dia telah dicalonkan sebagai guru cemerlang praktikum. Jadi untuk pengesahannya, Ustaz telah ditugaskan untuk pergi memantau dan mengesahkan cemerlang tak cemerlang. Jadi Ustaz pergi ni, dia ada kaedah-kaedah dia lah untuk tengok cemerlang ni. Utamanya dari segi dia punya dokumentasinya, dari segi penampilan dia,
pendekatan pengajaran dia, pelaksanaan pengajaran dia bilik darjah. Lepas tu urusan hubungan personal, interpersonal, dalam bilik darjah, di luar bilik darjah. Kita tengok semua tu. Baru boleh kita tengok memang cemerlang. Ustaz pergi, tak pergi pun. Nak cerita, guru ni adalah guru yang sudah berkahwin. Dia bukan bujang, anak seorang. Suami dia tentera, duduk di kamp Seberang Taki. Jadi dia pulang daripada Seberang Taki pergi ke SK Cak Marang. Kat Bandar Barang tu masuk dalam situ. SK apa tu? Sekolah, ada sekolah baru. Apa ni kita nak? Aku nak tambah lah, tapi tak ada dalam perancangan kita. Jangan buat. Jangan kita buat. Kita ikut perancangan yang kita buat. Pastikan kita ikut perancangan yang kita buat. Jangan kita mari perintah, nak buat. Tengok tak ada dalam perancangan permainan kotak perancun. Tak ada dalam perancangan. Tengok ada. Ketika pelaksanaan, kenapa awak buat ni? Tak ada dalam perancangan. Mari perintah Ustaz nak buat. Baru idea mari. Jangan. Kita rancang, itulah yang kita laksanakan. Sebab kita akan menilai lepas tu. Kita ada proses refleksi kepada pengajaran kita. Kita nak nilai pengajaran kita itu, sama ada berkesan ataupun tidak. Sama ada berkesan ataupun tidak. Perancangan penting. Pelaksanaan ikut perancangan. Lepas tu kita buat penilaian. Bukan penilaian kepada pelajar saja, tetapi juga penilaian kepada diri kita. Refleksikan diri kita. Itu yang penting. Refleksikan diri. Sejauh mana aku dah sampaikan, berkesan tak berkesan, pelajar seronok tak seronok aku mengajar. Cakap tu boleh ikut ke ni? Aku dalam keadaan sejuk ni. Tak. Sejuk lah. Technician mengerti lah tu. Okey. Yang kedua, pengajaran ini ialah sebagai satu bidang komunikasi. Komunikasi. Ini cara untuk kita berhubung. Sebab tu pengajaran dan pembelajaran ada dua hala. Sampaikan, terima. Sampaikan, terima. Kerana pengajaran meliputi aktiviti perhubungan dan interaksi di antara guru dengan murid. Ia merupakan komunikasi. Satu bidang komunikasi. Pengajaran ini merupakan satu bidang komunikasi. Jadi interaksi di antara guru dengan murid. Interaksi antara guru dengan murid. Pengajaran hanya boleh berlaku apabila guru dapat berkomunikasi dengan murid secara langsung dalam bilik darjah. Ini interaksi dua hala. Interaksi dua hala. Ini jangan satu hala. Kalau satu hala ni kita dapat rumuskan bahawa pengajaran itu berpusatkan kepada guru saja. Tidak berlaku pemusatan pengajaran kepada murid. Sepatutnya berlaku interaksi antara murid dan guru. Kadang-kadang guru cakap sikit je, murid cakap mana? Kita cakap satu patah, dia 10 patah bercakap. Itu biasa. Pelajar kita tak boleh, murid kita tak boleh. Kita nak alang dia nak cakap. Kita kena tapi kita boleh kontrol, kawal pelajar kita itu. Dan seterusnya yang ketiga, pengajaran sebagai suatu bidang sains.
Yakni pengajaran yang berkesan hanya boleh berlaku atas penggunaan prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang telah dikaji dan diuji oleh pakar-pakar pendidik. Sebab itulah kita kena merujuk banyak buku-buku ataupun tulisan-tulisan, ataupun sekarang ni boleh tengok di YouTube ke apa-apa konsep-konsep pembelajaran terkini yang telah diuji oleh pakar-pakar pendidik. Sebab tu dalam penulisan buku-buku berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran ini, pedagogi ini, dia banyak memberi contoh-contoh yang terbaik, amalan terbaik dalam pengajaran. Lebih-lebih lagi lah dalam situasi sekarang ni, raja kita berhendakkan sesuatu yang dia dapat menjiwai betul. Yang ini sesuai dengan zaman dia. Tak boleh tidak. Hari ni kita bukan lagi chalk and talk hari ni. Kita kena guna berbagai kaedah, berbagai peralatan, bahan bantu mengajar yang sesuai dengan zaman dia. Jadi bukan lagi kita kilit buku kita, buku tab kita, kilit buku latihan kita, ambil sepatan marker pen, menulis di papan tulis. Itu kalau boleh bukan tak boleh, boleh, tapi jangan dijadikan sebagai amalan kebiasaan kita. Kita kena memikirkan apa yang kaedah yang sesuai yang kita boleh gunakan. Mungkin belum lagi lah disentuh tentang kaedah-kaedah pengajaran kan. Benar tak? Mungkin sebelumnya ada lah. Secara terperincinya bagaimana kita nak kendalikan kelas kita menggunakan kaedah ini. Lebih-lebih lagi dalam kita menggunakan PAK 21 kalau sekarang ni, walaupun abad 21 nak habis dah. Tapi masih lagi PAK 21. Segala aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian dan penilaian dilaksanakan secara sistematik. Bukan tanpa kita rancang. Sistematik ni mana teraturnya. Macam tadi lah saya cerita tentang guru tu lah. Dari segi kerja buat pun, dari segi dia punya amalan pun menunjukkan dia dah seorang yang sistematik. Dari segi pengurusan fail dia, dari segi catatan. Kita hari ni boleh kita tengok orang dengan sistematik, kita tengok ketika mana dia buat catatan mesyuarat. Cuba tengok, ada tak orang di depan kita yang catat minit-minit mesyuarat itu dengan begitu detail, dengan mudah dipahami. Ketika mesyuarat, kadang-kadang tak guna pun buku catatan nota, dengar je. Dengar je agak-agak boleh ingat apa yang disampaikan. Tapi kalau orang yang sistematik, dia akan tulis satu persatu mengikut apa yang dia faham dan orang lain boleh faham. Bukan sahaja dia boleh faham, tapi orang lain boleh faham. Sebab tu dalam kita buat rancangan kita, dalam RPH kita tulis RPH kita jangan ingat untuk kita saja faham, tapi kita kena pastikan orang lain bila baca RPH kita pun boleh faham. Sebab apa? Sebab ada ketikanya kita kuliah RPH tu, sebab tu kita buat perancangan. Kadang-kadang kita tak boleh langsung aja, ada emergency ke, kecemasan, kita terpaksa tinggalkan kelas. Lepas tu ada guru kita yang release kelas. Release kelas, dia kena tengok pengajaran, perancangan dia apa. Dia ni boleh faham. Sebab tu kita kena tulis RPH kita, bukan saja kita faham, tapi orang juga lain faham apa yang nak kita sampaikan. Itu relief. Tapi kadang-kadang kita relief kita lah. Ada juga kita dapat jadual relief, masuk duduk, dia buat kerja sendiri. Yang penting cikgu ada dalam kelas. Dia bukan konsep relief. Tak, konsep relief dia ganti apa yang cikgu tu sampaikan.
berdasarkan kepada aplikasi. Dan cikgu tersebut sebelum dia release, dia kena sedia. Ni rancangan saya habis ke sini, cikgu boleh sambung. Laku gitu. Oh, detail, memang sistematik. Kita sistematik. Lepas tu kalau kita tengok ada sekolah-sekolah yang berjaya, tak sekolah, bukan sekolah kerajaan pun, sekolah swasta. Saya 3 hari lepas saya sembang dengan seorang rakan lama. Dia dah beceh dah. Sekarang ni itu dah dia bawa anak dia. Anak dia ni tahfiz. Baru lepas tahfiz 30 juzuk. Dia nak ambil SPM. Jadi dia sedang memilih sekolah-sekolah swasta lah, aliran agama, tahfiz, dan kaedah mengajar yang disarankan oleh pakar-pakar pendidik. Ada nak guna kaedah ni, bagaimana tekniknya, prosedur untuk menjalankan kaedah tersebut, ada ditentukan. Dan berlandaskan hasil kajian atas psikologi perkembangan murid dan segi intelek dan emosi mereka. Cikgu-cikgu dah didedahkan dengan psikologi kan. Mungkin ada tajuk-tajuk berkaitan dengan psikologi. Untuk kali ini ada tajuk-tajuk berkaitan dengan sosiologi. Semua tu diterapkan. Pengetahuan itu diterapkan dalam pengajaran kita, dan aspek psikologinya. Kita kena tahu perkembangan pelajar kita, psikologinya, sebab pelajar ni berbeza-beza, dia punya tahap, tingkah lakunya berbeza. Begini bagaimana caranya, begitu bagaimana caranya. Kita sebagai guru, kita kena menguasai itu. Kena menguasai itu. Dan juga merupakan sebagai suatu bidang seni. Pengajaran merupakan suatu bidang seni kerana ia melibatkan emosi, nilai dan juga tingkah laku manusia. Ia seni. Emosi bukan sahaja emosi murid, tapi emosi guru juga. Kadang-kadang boleh berubah-ubah ikutkan keadaan situasi. Dan tingkah laku manusia, tadilah kita nak menilai berlaku dah perubahan tingkah laku kepada murid kita. Ini kerana setiap individu mempunyai potensi intelek, emosi, rohani dan jasmani yang tersendiri. Berbeza-beza di kalangan individu itu. Potensinya sudah tentu berbeza, inteleknya juga berbeza, emosinya juga berbeza, rohani dan juga jasmaninya juga berbeza. Itu kita kena fahami, dan kita kena menjadikan ianya sebagai satu perkara yang kita kena ambil cara kepekaan kita bila mana kita melakukan pengajaran di depan kita ini. Walaupun hari ini kalau kita tengok tidak berlaku streaming dalam kelas kita, dalam arus perdana. Kalau mungkin dia melaksanakan, kita tahulah, dan masih ada tak streaming kelas? Ada. Kalau ada, kalau di arus perdana sekarang ni dia tak galakkan berlakunya streaming kelas. Ini kekal. Kalau dulu dalam KBSR kita boleh bezakan mengikut kumpulan pelajar. Dia bagi 3 kumpulan. Cerdasnya, sederhana, tak berapa cerdik. Dia bagi 3. Jadi kita ketika itu fokusnya adalah untuk membolehkan guru kita menyampaikan pengajaran mengikut kesesuaian pengetahuan tahap kebolehan pelajar. Lepas tu dia asing macam tu. Tapi bila mana lama,
mula iyalah guru sediakan aktiviti yang berbeza, mungkin tugasan yang berbeza mengikut murid kebolehan murid tersebut. Tapi bila lama-lama tak berlaku, semua sama, yang bagi tugasan pun sama, pengajaran pun sama, dan aktiviti yang dijalankan pun sama semua kelas. Jadi akhirnya ada sama kan. Tapi kita sebagai guru sebenarnya kita kena meraihkan dalam kelas kita itu ada berlaku perbezaan ini, potensinya, inteleknya berbeza. Kita sebagai guru harus meraihkan. Jadi kita tak boleh pukul rata sama je pelajar kita dalam kelas tersebut. Kita kena meraihkan bahawa ada perbezaan potensi inteleknya, emosi, rohani dan juga jasmaninya berbeza-beza di kalangan murid-murid kita. Okey. Dan guru harus mempunyai bakat atau seni mengajar, iaitu boleh mengubah sesuai model dan teori pembelajaran sesuai dengan kebolehan murid yang berbeza. Kita lah yang kata sebagai orang yang diberikan tanggungjawab untuk menyesuaikan apa sahaja kemahiran yang kita ada, ataupun kita boleh gunakan kemahiran lain yang kita tak mampu nak buat. Contohnya, kita nak bercerita kepada pelajar, kita tak mampu. Kita gunakan kaedah yang boleh membantu kita. Tak? Kita ambil orang daripada luar yang boleh. Contohnya kita nak mengajar taranum, taranum. Sekarang ni banyak kita gunakan video, itu atas kesesuaian yang boleh kita gunakan. Kita lah yang merangkanya, dan kita lah yang memilihkan mana yang sesuai, tidak sesuai dengan murid-murid kita. Kita lah yang merancang tadilah, perlukan pada perancangan. Kita buat sebab itu dikatakan sebagai seni, pengajaran itu sebagai seni. Definasinya, pengajaran tadi, tugasan dan aktiviti yang dilakukan bersama oleh guru dan murid. Berlaku proses interaksi antara guru dengan murid tadi. Dirancang oleh guru secara sistematik dan teliti, dilaksanakan menggunakan kaedah teknik yang sesuai, dan proses membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supaya lebih inisiatif untuk belajar. Ini memang ini termasuk dalam tugas kita sebagai seorang guru untuk mengajar. Proses memberi pengajaran itu, kita rancang, kita buat, kita bimbing, kita galak pelajar kita memotivasikan pelajar kita untuk belajar. Kita lah guru. Ini semua sekali ni besar pasti semua dah buat kerja ni. Guru-guru kita dah buat kerja ni semua ni. Ada rancangan mengajar, sudah pasti ada. Jabatan sedia ke tidak, kita sedia lagi. Buku rekod ada yang dah buat secara file. Sekolah-sekolah madrasah ada dah. Lebih advance, dia tak guna dah buku rekod, dia gunakan sistem file. Tulis perancangan mengajar, ini merupakan license kita. Orang datang mengajar, kami pun, sini pun kena ada perancangan, ada filenya. Tapi kita boleh pilih sama ada kita nak buat file physical ataupun sekalian e-filing. Kita boleh pilih. Tapi pasti ada. Macam sekolah jugalah. Kita ada sini, kalau di sekolah mungkin panggil di SKP ke sukatan lah. Kita di sini panggil MK, maklumat khusus. Maklumat khusus. Daripada sinilah MQA akan tengok keperluan, berapa jam, kredit yang ada.
tajuk ni berapa jam kita kena mengajar. Lepas tu kita buat pula PT 0301. Yang ni perancangan semester, kena buat perancangan semester. Mungkin di sekolah pun ada perancangan semester, satu semester berapa kita nak agihkan minggu-minggunya. Kalau kita di sini ada 15 minggu, setiap semester ada 15 minggu kita akan agihkan. Lepas tu daripada PT 0301 tu kita bawa pula PT 0302 untuk buat aktiviti mingguan kita. Apa yang kita mengajar, tajuk kita, apa objektif kita, apa kaedah pengajaran yang kita gunakan. Ada di belakangnya, ada refleksi. Di akhir pengajaran tu ada setiap line kertas tu kita kena bahagikan. Dia dah ada dah. Kita kena buat perancangan tersebut. Jadi sekolah lebih lagi lah. Kena ada perancangan pada semester, pergi minggu kita ada, pergi terus kepada harian, pergi pada harian. Mungkin kita nak cadangkan nanti sebelum tamat kita punya kursus ini, kita akan ada sesi latihan mengajar. Yang ni kita penyedia-penyedia yang dipilih akan pergi ke sekolah, tengok guru-guru kita yang ada dalam senarai kursus ini mengajar. Segi perancangannya, kita tengok pelaksanaannya macam mana di sekolah. Mungkin 2-3 minggu. Mungkin kalau kita di sini kita ada 12 minggu, 3 bulan. Kena buat RPH yang sistematik. Langkah pertama, langkah dua, bermula pada pendahuluan set induksi, langkah pertama, langkah dua, langkah tiga, penutup, buat RPH lengkap. Tapi kita tentukan untuk RPH ni berapa jam saja kita nak, berapa masa saja. Kalau sini 10 hingga 12 waktu saja. Kalau di sekolah madrasah sekarang ni, sekolah berapa mengajar? Berapa jam? Mengajar masa ada 30. 30. Kalau kita tetapkan 30 waktu, tak ada kerja lain dah, kita buat RPH 30 waktu. Susah nak buat RPH ni. Ni dalam situasi mengajar guru kita ni, Ustaz pernah mengajar pernah gagalkan seorang guru besar di sekolah agama negeri Sabah, SAN negeri Sabah. Dia dah guru besar. Sebab apa? Sebab dia tak buat menyempurnakan. Dia nak pakai diploma, dia kena sempurnakan praktikum dia. Tapi praktikum dia tak buat RPH dia. Lebih malang lagi, dia ambil buku kawan dia pergi photostat, dia tampal dalam buku rekod ni, seolah-olah dia buat. Jadi 2 kali kita bagi peluang dia untuk dia buat ulangan, masih lagi berlaku lagi. Akhirnya saya gagalkan. Tak boleh tak ikut standard yang telah ditetapkan. Mungkin kita akan ada sesi latihan mengajar, tapi mungkin tak sampai 2 minggu, mungkin dalam 10 minggu. Kita tetapkan pula berapa subjek, berapa masa yang kita jadikan ianya sebagai proses untuk kita menelia. Kita buat macam biasa untuk pastikan kita lengkap keperluan kepada kursus kita. Ada rancangan mengajar, objektif pelajaran, tempat belajarnya ada. Objektifnya penting. Kita dulu dah ceritakan sedikit. Mungkin lepas ni ada lagi dalam subjek ini, pelajaran dan pembelajaran ini, cara untuk kita buat RPH. Bagaimana kita nak tentukan objektif yang berkesan. Objektif ni dia kena ada 4 elemen. 1A, apa dia? Tak cerita lagi, saya cerita dah kelas ni. Dia ada audience, sasaran kita. Sasaran kita ialah pelajar kita lah, murid kita. Sebab itu kita tulis di akhir pengajaran, murid
dapat, murid dapat. Murid itu ialah sasaran kita. Dapat apa? Yang kedua B. Apa dia? Behavior. Ini perlakuan. Tingkah laku apa yang kita nak. Murid dapat apa? Dapat menyebut. Menyebut itu behavior. C. Content. Content C. Content ialah isi yang kita nak. Pelajar dapat menyebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu merupakan konten. Dan satu lagi spasi D. D ialah degree. Degree of achievement. Maksud dia, tahap mana yang kita nak? Pelajar dapat menyebut huruf hijaiyah dengan tepat. Dengan tepat itu ialah degree. Degree. Jadi ada 4. Ya. Itu yang keperluan asasnya dalam kita nak menulis objektif pembelajaran kita. Pasti kita ada objektifnya. Okey, tempat belajarnya, alat bantu mengajarnya. Okey, alat bantu mengajar banyak. Pasti guru-guru kita guna alat bantu mengajar ni. Setidak-tidaknya dia ada papan tulis. Alat bantu mengajar juga. Marker pen, alat bantu mengajar juga. Papan tulis, alat bantu mengajar juga. Ada papan gulung, ada papan selip. Sekarang ni tak payah ada papan gulung, papan selip. Kita ada cukup lengkap dengan slide-nya. Kita ada LCD-nya. Seluruh kelas kita ada LCD kan? Ada. Kita ke arah itulah. Tapi di sekolah harus biasa pun dulu dibekalkan setiap kelas ada LCD. Siap dengan dia punya tempat letak tu. Tapi sekarang ni kalau pergi tahulah mungkin dari segi maintenance lah. Dia hantar tapi tak ada maintenance. Patutnya ada maintenance. Setiap kelas ada dulu. Setiap kelas ada satu LCD, satu pembesar suara ada. Boleh sambung. Sekarang ni kalau pergi buat praktikal kita pasal bandar pun, sekolah bandar pun tak ada LCD dalam kelas. Tak kena masuk ke bilik-bilik yang multimedia dan sebagainya untuk buat nak guna LCD. Dulu dah ada dah. Tapi mungkin kerana tak ada maintenance-nya hingga berkarat dan sebagainya. Tengok LCD pun banyak yang rosak dan sebagainya. Itu masalah kita lah pula. Sepatutnya semua peralatan yang kita ada macam makmal komputer kita pula. Di sekolah sekarang ni makmal komputer berapa berat yang boleh guna. Sebab tak ada maintenance. Sepatutnya dia dah ada, kena ada guru teknik yang jaga maintenance setiap peralatan tersebut barulah. Proses libatkan interaksi dua hala antara guru dan murid dalam aktiviti PMP. Strategi dan teknik pengajaran ada unsur sains dan juga seni. Ada unsur sains dan juga seni. Ajarlah. Dia berlaku proses pembelajaran, menerima pengajaran. Dan proses pembelajaran ini dia berlaku sama ada secara formal ataupun tidak formal. Formalnya di bilik-bilik darjah mengajar, ada sukatannya dan ada bahan-bahan bantu mengajar yang membantu kita. Tapi dari segi tidak formalnya mungkin dia borahi daripada pengalaman dia melakukan sesuatu aktiviti, dia perolehi pembelajarannya di sana. Dari segi pengalamannya ataupun pelibatan dia sendiri dalam aktiviti-aktiviti itu menjadikan dia dapat pengetahuan tersebut, pembelajaran itu di situ. Berdasarkan kepada 4 mazhab teori pembelajaran iaitu ni banyak
Ini teori. Mazhab ataupun fahaman-fahaman yang menjadi rujukan untuk proses pembelajaran ini. Ya, kita ada mazhab behavioris, mazhab kognitif, mazhab sosial, dan juga mazhab humanis. Empat mazhab ini. Jadi kita tengok satu persatu. Pertamanya mazhab behavioris. Mazhab behavioris ini dipelopori oleh Pavlov, Thorndike dan juga Skinner. Ya, semuanya masalah. Tak tahu mana satu Yahudi belaka ni. Ya. Ya. Pembelajaran dia mazhab ini pembelajarannya berkait dengan perubahan tingkah laku. Bila kita sebut behavioris ini ialah dia behavior, iaitu tingkah laku. Berkait dengan perubahan tingkah laku. Dari pembelajaran berkait dengan perubahan tingkah laku, dan teori dihasilkan daripada pemerhatian dan ujian ke atas haiwan di dalam mama. Dia buat mula-mula kepada suatu uji kaji, eksperimen yang dibuat di dalam mama. Rangsangan dan gerak balas hasilkan perubahan tingkah laku, dan daripada eksperimen itu, uji kaji itu jelas dapatannya, hasilnya ialah rangsangan dan gerak balas menghasilkan perubahan tingkah laku. Menghasilkan perubahan tingkah laku. Dan tingkah laku boleh diperhatikan, dikawal dan juga diramal. Jadi tingkah laku boleh diperhati. Kita sebagai guru boleh perhati tingkah laku pelajar kita, dan kita boleh menilai. Sebab tu dalam PBD sekarang ni, pentadbiran bilik darjah, dia bukan hanya berdasarkan kepada kertas dan pensel kita menilai pelajar kita, tetapi kita juga boleh menilai dengan kita memerhati pelajar kita. Kita ajar, apa yang kita ajar dari segi teorinya, input yang kita dari bilik ajar, contohnya kita boleh perhatikan dia beramal ataupun tidak dengan teori yang kita ajar. Contohnya adab makan kita ajar di dalam bilik ajar. Kita pergi ke tempat kantin ke, kita tengok pelajar kita ni, dia beramal ataupun tidak dengan apa yang dia dah belajar di bilik ajar. Kalau dia beramal, bermakna berlaku rangsangan kepada perubahan tingkah laku. Dia boleh kawal tingkah lakunya, kita boleh perhati, dan dia boleh kawal tingkah lakunya. Kalau ianya tidak sepatutnya, kita sebagai guru boleh kawal, dan juga kita boleh ramal apa yang akan dia buat selepas itu. Kalau kita tak kawal, apa yang akan berlaku selepas itu. Dipelopori oleh Kohler, Brunner, Kinch dan S.U. Ayat nama-nama. Tapi kita husnuzon lah. Mungkin dia ada teori dia ni boleh kita guna pakai. Mengatakan bahawa mazhab kognitif ini pembelajaran adalah sesuatu proses dalam yang berlaku dalam akal pemikiran. Bila sebut kognitif, dia adalah merupakan suatu proses berfikir. Suatu proses berfikir. Dan proses yang tidak dapat dilihat secara langsung daripada tingkah laku manusia.
kita tak boleh lihat daripada tingkah laku, tetapi ianya proses berfikir. Mohon pada Ustaz Muhammad Ilman Hilmi Serap Sah ada? Tak dapat dilihat kajian terhadap pelbagai jenis pembelajaran dalam proses penyelesaian masalah dan celik akal mengikut peringkat umur dan kebolehan belajar, lebih kepada problem solving, penyelesaian masalah. Jadi cara belajar yang mana menggunakan mazhab ini dia lebih kepada problem solving, penyelesaian masalah. Inilah yang berlakunya pemikiran aras tinggi, kibat kerana mengguna daya pemikiran, daya pemikiran. Dikenali juga sebagai teori Gestalt, bentuk pola dan tata rajah tertumpu. Jadi dia kalau ikut teori ini lebih kepada bagaimana cara kita berfikir, pelajar kita menggunakan pemikiran mereka untuk menyelesaikan masalah. Maksud makna mudahnya kepada mazhab ini. Tertumpu kepada cara pembelajaran seperti pemikiran celik akal, penyelesaian masalah, penemuan teori pembelajaran dan resepsi. Dan manusia mempunyai struktur kognitif otak akan menyusun maklumat dan dalam ingatan suatu proses pembelajaran. Jadi kita dalam proses kita mengajar, pengajaran kita, pelajar menerima dan dia proses segala maklumat yang dia perolehi daripada pengajaran seorang guru. Dia proses maklumat itu. Jadi untuk tujuan tersebut, guru ketika itu sebagai fasilitator, pemudah cara untuk menyusun bagaimana step untuk dia menerima maklumat, untuk dia proses dengan akalnya. Human. Ini pembelajaran manusia bergantung pada emosi dan perasaannya. Pembelajaran secara emosi dan perasaannya. Pada setiap individu ada cara belajar yang berbeza, gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Di kalangan murid kita ada berlaku perbezaan dari segi gaya pembelajaran. Dan kalau kita lihat di sana, strategi PMP adalah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. Kita tengok situasi bagaimana kita nak gunakan kaedah tersebut, tengok kepada apa yang ada di persekitaran kita, khususnya yang melibatkan emosi pelajar kita. Sebab dia yang akan menerima pengajaran kita. Kita juga kena ambil tahu, bukan hanya kita tahu emosi kita saja, kita juga kena ambil juga emosi dan murid kita. Mengikut ahli mazhab humanis ini terdapat termasuk Carl Rogers, individu mempunyai potensi dan keinginan untuk capai kecemerlangan terdiri. Semua murid ada potensi untuk cemerlang. Jadi kita kena harus faham, walaupun kita kata kita terima di awal murid-murid kita itu dengan kelemahannya, tapi kitalah yang akan menggilapnya, kerana kita tahu bahawa pelajar kita ini mempunyai potensi. Semua pelajar mempunyai potensi, murid mempunyai potensinya untuk cemerlang. Ada juga kalau kita tengok pelajar-pelajar kita di peringkat sekolah, di peringkat mungkin tahap 1, 2, 3, dia tak apa cemerlang. Tapi bila naik 5, 6, 7, 4, 5, 6, dia dah menunjukkan prestasi dia baik. Ada peningkatan,
Tapi ada juga 1, 2, 3 dia cerdas, sampai 4, 5, 6 dia merosot sebagainya. Dan ada juga yang tak berubah daripada dulu, kini dan selama-lamanya. Itu je lah. Kalau cerdik lama apa ni mau sampai ke akhirnya. Lepas semua pula tu semua subjek pula. Ada yang lemah tu cikgu tu kata tak boleh kira dah ni, dia ni aku mengajar daripada dulu gini. Nah, mari cikgu tu itulah aku pun kata kita sama gitu. Tak. Tapi kita kena ingat bahawa kadang-kadang dia berlaku belajar dia pandai dalam matematik mungkin, dia lemah dalam agama mungkin, atau dia cerdik dalam agama, cerdik matematik. Kita kena tahu tu. Nah, yang pasti pelajar kita ada potensi untuk cemerlang. Dan guru perlu menjaga pendiri belajar dan beri bimbingan supaya potensi dapat dikembangkan ke tahap yang optimal. Ini kita sebagai guru, kita pastikan bahawa kita sentiasa memberi bimbingan supaya potensi yang ada pada pelajar kita dapat kita kembangkan ke tahap yang optimum. Kalau cemerlang, kita nak cemerlangkan dia. Kita tahu dah dia ni memang ada potensi untuk cemerlang. Kita kena bimbing dia untuk sampai ke tahap yang cemerlangnya. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran berlaku berperingkat-peringkat. Memula dengan rangsangan-rangsangan, lepas tu pergi kepada pemilihan rangsangan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada pelajar kita. Lepas tu pergi kepada pemikiran erti rangsangan dalam otak tadilah. Proses untuk dia menerima maklumat, dia menguruskan maklumat, mengatur dan menyimpan maklumat. Yang sesungguhnya membentuk pengalaman atau ilmu pengetahuan. Daripada satu, dia belajar. Pada pengalaman dia belajar. Daripada ilmu dia ketahuan tu dia ambil maklumat tu dan dia belajar daripada situ. Pada sebenarnya dia mengamalkan dalam situasi yang sepadan dengan sosial tak ada mungkin tertinggal dia punya apa, nanti kita cari. Okey, dan seterusnya berlaku perubahan tingkah laku. Tadilah kita nak proses itu sampailah ke akhirnya berlaku proses perubahan tingkah lakunya. Ini pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran. Habis lah. Ada tertinggal satu kan. Nanti Ustaz cek balik. Rasa yang lain tu ada masalah lah. Meski pengertian desibasi pembelajaran itu tak boleh fahami sebenarnya. Nanti notanya Ustaz akan share dalam grup tu, boleh ambil. Dan untuk kehadiran